Istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Masih bersama BIS Malaysia. Bertepatan dengan laporan KDNK Negara yang dikeluarkan pada Jumaat lepas, kita imbas kembali angka-angka penting bagi memahami kedudukan ekonomi Malaysia. Dalam laporan tersebut, kadar pertumbuhan KDNK bagi suku keempat 2023 mencatatkan angka 3.0% dan nilai KDNK direkodkan pada 410 bilion ringgit. Untuk tahun penuh, prestasi KDNK bagi 2023 ialah 3.7% dengan nilai keseluruhan 1,566.5 bilion ringgit. Dengan angka-angka ini, apa mungkin respons ahli ekonomi? Kita teruskan dengan respons BIS. Prestasi KDNK negara 3% bagi suku keempat 2023 dan 3.7% pada tahun 2023 adalah sudah dijangkakan lebih awal lagi. Ini selari dengan ekonomi global yang terus perlahan kerana tiadanya sebarang petunjuk positif yang terbaru yang boleh mengembalikan momentum yang baik yang pernah dialami dunia dahulu. Sebagai perbandingan, negara-negara jiran seperti Singapura hanya berkembang 1.1% untuk keseluruhan tahun 2023. Bagi suku keempat pula, KDNK Singapura berkembang hanya 2.2% saja berbanding sasarannya 2.8%. Ini berikutan kemerosotan sektor pembuatannya yang turut merosot hingga 4.3%. Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 juga berkembang sebanyak 5.05%, lebih rendah daripada pencapaian pada tahun 2022 yang meningkat sebanyak 5.31%. Thailand pula melaporkan bahawa sektor-sektor ekonominya iaitu ekspor, pembuatan perindustrian dan pelaburan swasta semuanya telah perlahan pada suku keempat 2023 dan menjangkakan keseluruhan tahun 2023 turut akan menurun. Beberapa negara lain dunia secara teknikalnya menghadapi kemelesetan ekonomi iaitu apabila KDNK-nya untuk dua suku menguncup secara berturut-turut. Yang terbaru adalah negara Jepun yang mengikuti negara-negara Eropah seperti United Kingdom, Jerman, Denmark, Ireland, Estonia, Luxembourg, Moldova dan pertama sekali negara Amerika Selatan yang turut mengalami kemelesetan iaitu Peru. Dan antara penyebab kenapa prestasi KDNK 2023 negara perlahan adalah seperti kita tahu penurunan ekspor negara pada semenjak Februari 2023 lagi ini dibayangi oleh kemerosotan perdagangan China. Rakan dagang kita selama 12 tahun yang berturut-turut rakan dagang kita China sendiri mengalami penurunan ekspor sebanyak 4.6%. Dan ini turut memberikan impak yang negatif dari segi ekspor perdagangan kita. Selain daripada itu, kelebihan perdagangan antara ekspor dan import kita masih melebihi pada lebihan dagangan, walaupun lebihan dagangan itu secara beransur-ansurnya menjadi semakin kecil pada setiap bulan. Itu adalah fakta yang berlaku pada tahun 2023. Bagaimanakah momentum ini mempengaruhi perkembangan KDNK negara, terutamanya untuk suku tahun pertama 2024 ini? Sektor ekspor terus menurun pada bulan Disember yang lalu dengan dibayangi ekonomi global yang semakin perlahan. Namun, kemerosotan IPI iaitu indeks pembuatan menurun sebanyak 0.1% pada bulan Disember 2023 berbanding tahun 2022. Ini sedikit membimbangkan dengan sektor perkilangan menyusut negatif 1.4%, terutamanya barangan buatan untuk diekspor menyusut 4.1%.
Jadi indeks IPI ini memberikan ujuran yang mencabar kepada sektor pembuatan Malaysia bagi tahun atau bagi suku pertama tahun 2024, iaitu perdagangan dunia yang terus lembap. Jadi sampingan daripada ini bagaimanakah pula kepada perniagaan mikro kecil sederhana yang merupakan vendor-vendor atau penyokong kepada syarikat-syarikat GLC maupun syarikat MNC yang mengeksport barangan keluar daripada Malaysia. Ya, dari segi operasi, adakah ini akan membuatkan ada kilang, ya, adakah kilang-kilang akan menurunkan, ya, jumlah pekerja ataupun mengurangkan jam operasi masing-masing. Selain daripada itu, penurunan nilai ringgit tidak pula membantu pertambahan pesanan-pesanan baru. Ini kerana nilai dolar Amerika Syarikat yang terus tinggi dan kos kadar faedah yang tinggi di negara-negara yang biasanya mengimport barangan Malaysia turut mengurangkan minat para pembeli. Pada saya, unjuran KDNK bagi suku pertama tahun 2024 dijangka berada pada paras 3 ke 3.5%. Ini berdasarkan kepada cuti yang panjang dan juga untuk sektor domestik, termasuklah suasana mencari petunjuk daripada sektor ekonomi dunia itu sendiri. Respons dari pemerhati ahli ekonomi mengenai prestasi KDNK negara menutup BIS Malaysia petang ini. Diharapkan momentum ekonomi terus mengukuh dengan kerajaan optimis mampu mencapai pertumbuhan antara 4% dan 5% pada tahun ini, terutama menerusi pembaharuan yang digariskan dalam ekonomi madani serta belanjawan 2024. Untuk itu, BIS Malaysia edisi 20 Februari 2024 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.